المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شؤون الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله رب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Alhamdulillah, pada petang ini bila bersama-sama kita merafakkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memilih kita, yang telah memberi taufik dan hidayahnya untuk pada petang ini kita buat kesekian kalinya dapat lagi kita berada di majlisnya dan di majlis kekasihnya sallallahu alaihi wasallam. Penaja pada petang ini ialah Megat Naim bin Megat Nurdin serta seluruh ahli keluarga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan semua hajat-hajat mereka. Amin. Dimudahkan urusan dunia mereka dan akhirat mereka. Amin. Diangkat semua masalah dalam kehidupan mereka. Amin. Didekatkan mereka dengan Allah dan ditambah kasih sayang mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin ya rabbal alamin. Pada petang ini tajuk yang diketengahkan kepada kita ialah selawat bukti kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selawat adalah selawat bukti kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya telah memberi arahan kepada kita semua untuk bersama-sama kita selalu memperhatikan tentang selawat dan khidmat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana yang sentiasa kita dengar Allah sebut, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah sebut bahwasanya Allah wa malaikatahu dan juga para malaikatnya, iaitu para malaikat Allah,
yusalluna ala nabi, sentiasalah mereka itu mengucapkan selawat ke atas Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi, ucapkanlah selawat ke atas baginda, wasallimu taslima, dan ucapkan salam juga kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Di pada ayat ini dapat kita pahami dan dapat kita lihat betapa besarnya Rasulullah, sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebut dan meletakkan namanya innallaha wa malaikatahu, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya yusalluna ala nabi, sentiasa berselawat mereka itu ke atas Nabi. Allah Subhanahu wa taala, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yaitu Tuhan semesta alamin, menyebut innallaha, bahwasanya Allah dan juga para malaikatnya, sesungguhnya tidak ada yang lebih besar selain daripada Allah, dan tidak ada makhluk yang paling kuat beribadat lebih daripada para malaikat. Jadi Allah Subhanahu wa taala membanggakan dirinya dan para malaikatnya sentiasa berselawat ke atas Nabi. Cuba bayangkan. Yang pertama, tidak ada yang paling besar lebih daripada Allah. Kemudian tidak ada makhluk yang paling kuat beribadat lebih pada para malaikat. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang maha besar dan para malaikat yang paling kuat beribadat, yusalluna ala nabi, sentiasalah berselawat semuanya ke atas Nabi. Jadi bayangkan kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mengaji bahasa Arab, yusalluna tu ialah fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' memberi makna sentiasa, memberi makna istimrar, sentiasa berselawat ke atas Nabi. Selawat daripada Allah ialah rahmat, selawat daripada malaikat ialah istighfar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala sentiasa merahmati Nabi. Ataupun dalam bahasa yang lain, Allah Subhanahu wa taala sentiasa mengasihi dan menyayangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, para malaikat pula sentiasa mengucapkan istighfar ke atas Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi sallallahu alaihi wasallam dahlah Nabi kita maksum, tak terjatuh kepada dosa kecil ataupun dosa besar. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ialah insan yang telah terampun kesalahannya yang terdahulu, terampun kesalahannya yang terkemudian. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang maksum itu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, telah terampun kesalahannya dahulu dan kemudian. Terdahulu pun terampun, terkemudian pun terampun. Nabi yang maksum, yang tak berdosa, yang diampunkan oleh Allah, sama ada dosa yang terdahulu ataupun dosa yang terkemudian. Dalam tu pula kesalahan Nabi sallallahu alaihi wasallam tak dikategorikan dalam maksud dosa seperti dosa kita. Sebab Nabi tidak berdosa kecil ataupun besar.
Nabi dalam situasi macam tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sentiasa dalam sehari beristighfar 70 hingga 100 kali. Yang tak berdosa tu beristighfar dalam sehari 70 hingga 100 kali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Apa kesalahan yang Nabi rasa kesalahan? Itu ialah kesalahan dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang Nabi kira itu ialah dosanya ataupun kesalahannya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebagai contoh, selepas zuhur, sebagai contoh, selepas zuhur, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, disunatkan kita sembahyang sunat ba'diyah zuhur. Tiba-tiba dalam situasi itu datang tetamu, nak sembahyang ke nak layan tetamu. Jadi keutamaan ialah melayan tetamu. Sebagai manusia, tentu dalam satu masa kita tak boleh buat dua perkara. Sembahyang pun nak sembahyang, tetamu pun kita nak muliakan. Jadi Nabi SAW meninggalkan sembahyang sunat, Nabi utamakan tetamu. Dalam situasi itu, Nabi minta ampun pada Allah. Nabi rasa, Nabi mengira itu kesalahannya. Sedangkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sedangkan bukanlah kesalahan. Sedangkan bukan kesalahan. Tapi Nabi merasa ataupun Nabi mengira kesalahan dia. Baik. Itulah yang dikatakan sifat kehambaan. Nabi SAW sebagai seorang yang merasa diri hamba Allah, memohon ampun pada Allah di atas tidak berkemampuan untuk melaksanakan dua perkara baik dalam satu masa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi perasaan itulah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang menjadi asbab kepada kerahmatan Allah kepada Rasulullah. Sifat kehambaan itulah yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala sentiasa mengasihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan sentiasa mencintai Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bahkan Allah Subhanahu wa taala merahmati Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebelum diwujudkan dan diciptakan Rasulullah lagi pun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Suatu mana Allah tak mencipta lagi Rasulullah pun, Allah dah merahmati dah Rasulullah. Allah dah menyayangi dah Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maknanya besar sungguh Rasulullah SAW pada sisi penciptanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Macam mana agak-agak pada saat tercipta insan yang terkasih dan tercinta pada sisi Tuhan. Allahumma salli ala sayyidina, sebelum dicipta pun dah dicintai, dah dikasihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bagaimana saat kelahiran baginda sallallahu alaihi wasallam, bahkan bagaimana saat bakal tercipta, terlahir manusia yang bernama Muhammad ni di sisi para malaikat. Dan malaikat semua dah maklum bakal lahir seorang manusia bernama Muhammad.
Sebab hebatnya ialah namanya sebaris dengan nama Allah. Allah meletakkan di langit nan tinggi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allah bu nama dia, Allah bu kekasihnya. Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum tercipta Sayyidina Muhammad, malaikat yang telah lebih dulu mengetahui tentang Nabi Muhammad ni ternanti-nanti, tertunggu-tunggu macam mana ciptaan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bakal tercipta ni. Yang hebat tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan tentu kelahiran Rasulullah ialah satu kejutan dan hadiah kepada yang mengenali dan mengimpikan kelahirannya, sebab dia tersangat mulia pada sisi penciptanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, sebelum tercipta Rasulullah pun Allah dah merahmati Rasulullah, Allah dah menyayangi Rasulullah. Jadi bayangkan selepas kelahiran baginda sallallahu alaihi wasallam, di mana asbab sampai Allah Subhanahu wa taala merahmati Nabi, tak pernah terhenti dan berhenti, sebab pengutusan Nabi sebagai pembawa risalah kepada umat ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab Nabi ialah pembawa risalah kepada umat ini, iaitu umat akhir zaman ini. Di mana kelebihan umat ni? Kelebihan umat ini ialah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Umat Muhammad ni kelebihannya ialah mereka menyuruh orang buat baik, mereka mencegah orang buat jahat, dan mereka beriman dengan Allah. Inilah kelebihan umat ini. Umat ini kelebihannya ialah meneruskan legasi nabinya. Umat lain, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, hanya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Rasulnya menjalankan urusan menyampaikan risalah kepada umat. Sebab itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, istilah Rasul ialah yang diturunkan wahyu pada dia dan disuruh menyampaikan. Sementara istilah Nabi ialah yang diturunkan wahyu kepada dia tapi tak disuruh menyampaikan. Maknanya yang disuruh menyampaikan ialah Rasul setiap umat tu. Berbeza dengan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Muhammad ialah umat yang disebut kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu ialah sebaik-baik umat yang dikeluarkan kepada manusia. Sejak daripada zaman Nabi Allah Adam sampai akhir zaman, tidak ada satu umat yang terlebih baik daripada umat Muhammad. Sebab umat ini ialah umat yang meneruskan kerja Rasulnya, iaitu menyampaikan risalah Islam kepada semesta alam. Maka subhanallah, di atas sebab itu mulialah Rasul yang diutuskan kepada umat ini. Umat ini umat yang setiap nabi-nabi, rasul-rasul teringin nak jadi. Mereka dah rasul, mereka dah kekasih Tuhan pun, tapi teringin semua, kalaulah kami jadi umat Muhammad. Cuma kita yang tak tahu harga diri kita sebagai umat Muhammad. Sehingga Nabi Allah Musa teringin nak di umat Muhammad, Nabi Allah Isa teringin nak di umat Muhammad. Tapi Nabi Allah Musa, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, berpeluang untuk memberi khidmat terbaik pada umat ini.
ketika Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Isra wal Mi'raj, Al-Isra wal Mi'raj, Nabi Allah Musa berada di langit yang ke-6, menerima kefarduan sembahyang. Rasulullah SAW menerima kefarduan sembahyang. Allah takdirkan Nabi kita singgah di langit yang ke-6, berjumpa dengan Nabi Allah Musa. Nabi Allah Musa tanya, berapa kefarduan yang Allah fardukan sembahyang? Nabi kata 50. Di atas nasihat Nabi Allah Musa, 9 kali berulang naik sehingga jadi 5. Jangan lupa jasa Nabi Allah Musa kepada umat ini. Salam Sayyidina Muhammad. Kalaulah tanpa asbab Nabi Allah Musa menasihati Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, jenuh kita semua kena sembahyang 50 waktu. Rasa-rasalah kita di antara hak tinggal sembahyang bah. Pasal apa? Tertidur lah 50 waktu. Tengah malam kena bangkit sembahyang lagi. Sejam sekali sudahlah. Sejam 24 kali. Ni 50. Sejam 2 kali. Jenuh ni dah. No? Jadi Nabi Allah Musa rasa sangat betul sebab dapat berkhidmat kepada umat terbaik ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi akhirat esok kita kena jumpa Nabi Allah Musa. Kita nak salam dengan dia, mengucapkan terima kasih pada baginda kerana tolong bantu memudahkan kita hidup sebagai hamba Allah. Walaupun 5 waktu tapi jadi 50 sebenarnya. Sebab satu waktu 10 kali 5, 50. Begitu juga Nabi Allah Isa. Nabi Allah Isa minta Allah kabul untuk Nabi Allah Isa jadi umat Muhammad. Mungkin dalam ramai-ramai kita ni, Salam Sayyidina Muhammad, ada yang sempat bertemu dengan Nabi Allah Isa. Salam Sayyidina Muhammad. Kalau zaman Imam Mahdi, insya-Allah kita pakat sempat, insya-Allah. Tapi Nabi Allah Isa, siapa umat panjang, sempat. Siapa mati, tak sempat lah. Tapi mungkin di kalangan kita ada yang sempat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Nabi Allah Isa akan turun di akhir zaman, menyambung risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemarin kita berziarah ke Madinah. Di Madinah itu ada satu ruang kosong di makam Rasulullah. Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, tentu ada satu ruang kosong. Ruang itu ialah untuk dimakamkan Nabi Allah Isa alaihi salam. Sallallahu Muhammad. Hari ini mungkin bila mana kita ziarah Rasulullah, kita bagi salam pada Rasulullah, kita bagi salam pada Sayyidina Abu Bakar, kita bagi salam pada Sayyidina Umar. Nanti zaman itu orang akan bagi salam pula pada Nabi Allah Isa. Dan Nabi Allah Isa turun di akhir zaman adalah untuk memperkuatkan risalah Islam ni. Dan menghancurkan kekuatan kekafiran, kekufuran yang ada dewasa ni. Sebab di antara kerja Nabi Allah Isa ialah mematahkan salib, iaitu menghancurkan agama Kristian. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan membunuh babi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan membunuh Dajjal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kita harap kita Allah selamatkan daripada duduk di kumpulan proksi Dajjal. Kita harap kita duduk dalam kumpulan yang berada di atas kebenaran. Jadi di atas sifat ni, umat ini ialah umat yang akan masuk ke syurga terlebih dulu daripada umat-umat yang lain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Diharamkan umat-umat yang lain masuk syurga sehingga terlebih dulu umat Muhammad masuk syurga.
Jadi mulia kita ialah kerana mulia Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Mulia kita sebab mulia Nabi kita. Maka di atas kemuliaan Nabi itu, maka cara kita mengucapkan terima kasih sebab Nabi ialah asbab kemuliaan kita, ialah dengan kita mengucapkan selawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita tak pernah jumpa dengan Nabi kita, bukan isu. Walaupun kita tak pernah berjumpa dengan anak-anak murid Nabi kita, iaitu para sahabat, bukan isu. Sebab kita bukan bermuamalah dengan jasad mereka, tapi kita bermuamalah dengan akhlak mereka. Kalau kita memiliki akhlak yang mulia, berarti kita berakhlak dengan akhlak Nabi kita. Maksudnya, tak perlu kita berjumpa dengan Nabi di dunia ni kalau kita dah berakhlak dengan Nabi di dunia ni. Berarti kita sudah jadi Muhammad. Sebab kita berakhlak dengan akhlak Nabi. Maksudnya, Muhammad mesti menjadi panduan dalam hidup kita. Muhammad mesti kita mesti Muhammad. Maksudnya umat Islam ialah umat yang mesti berakhlak dan berpribadi tinggi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi, bagaimana untuk menghubungkan kita dengan Nabi? Berselawat pada Nabi. Kerana Nabi SAW sebut, seseorang umat Nabi yang berselawat pada Nabi SAW, Sayyidina Muhammad, akan disampaikan selawat itu pada Nabi SAW. Dan Nabi SAW tahu orang ni hantar 1,000, orang ni hantar 3,000, orang ni hantar 10,000, orang ni hantar 12,000. Semua Nabi tahu. Jadi berselawat pada Nabi itu maknanya apa? Makna berselawat dengan Nabi, makna berselawat pada Nabi ialah kita mendoakan Nabi. Nanti kita mendoakan Nabi kita. Sebab itu lafaz selawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, selawatkanlah ke atas Nabi kami. Berarti kita doakan Nabi. Nabi kita dah wafat, tapi sebagai umat yang berterima kasih kepada Nabi, caranya ialah mendoakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mendoakan Nabi apa? Mendoakan Nabi mendapat rahmat. Ya Allah, selawatkan ke atas Nabi. Mana ya Allah, rahmatilah Nabi kami. Maka sebab itu Allah Subhanahu wa taala mengajak kita beradab dengan Nabi. Beradab dengan Nabi ialah mendoakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitulah adab seorang umat sallallahu alaihi wasallam. Adab seorang umat ialah menghargai Nabi melalui doa-doanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Macamlah kita yang tak pernah lupa mendoakan mak ayah kita, maka Nabi lebih aula daripada mak ayah kita lagi. Macamlah kita dengan guru-guru kita, maka Nabi lebih aula lagi daripada guru-guru kita. Sebab mana mungkin datang mak ayah kita sebagai seorang Islam, guru kita yang jadi pembimbing kita, tanpa didahului dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi Muhammad. Jadi bila Nabi kata selawat ke aku, mana Nabi suruh doa kat dia. Bila Allah kata sallu alaihi wasallimu taslima, ucapkan selawat ke atasnya, ucapkan salam ke atasnya, maknanya doakan dekat Nabi kamu, doakan dia mendapat rahmat.
Dan Nabi SAW mendapat rahmat daripada Allah yang berganda-ganda dengan sebab doa umatnya. Bagi contoh, Qarun. Qarun ni dia sehari dia tenggelam seberdiri orang. Dia setiap hari dia makin tenggelam. Dia setiap hari dia makin tenggelam. Dan tenggelam dia tu seperdiri orang. Sehari tenggelam, makin tenggelam, makin tenggelam, makin tenggelam. Sebaliknya Rasulullah SAW semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi. Sebab setiap umatnya tak pernah tidak berselawat pada Nabi. Sebab dekat Nabi itu ada ketikanya wajib. Bila? Ketika sembahyang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Naik makam Rasulullah. Berapa orang sembahyang? Berapa ribu orang sembahyang? Berapa trilion, berapa zillion orang sembahyang? Tu dia makam Rasulullah. Semakin naik, maka Nabi semakin tinggi di sisi Tuhannya, Sallallahu Sayyidina Muhammad. Maka tak habis-habis selawat pada Rasulullah. Selagi alam ni masih wujud, selama itulah selawat makin bertambah terhadap Rasulullah. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tahu siapa yang mendoakan dia. Dan orang yang paling banyak berselawatkan Nabi, paling utama di sisi Nabi pada hari akhirat esok. Nabi sebut, inna awlan nasi yawmal qiyamati aktharuhum alayya salatan. Orang yang paling utama di sisi aku pada hari akhirat esok adalah orang yang paling banyak selawat kepada aku. Jadi maknanya, kalau kita nak terutama pada sisi Nabi, perbanyakkan selawat. Hatta dalam hidup ni, kalau tak sebut, kalau tak berzikir apa-apa, selawat saja dah cukup. Sebab selawat itu termasuk dalam zikrullah. Sebab dia ada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, selawatkan ke atas penghulu kami Muhammad. Dia sudah termasuk dalam makna zikrullah. Dia cover habis. Sebab minta Allah merahmati Rasulullah. Bila sebut nama Allah, sebut nama Rasulullah. Jadi kalau kita tak berzikir apa-apa pun, jadi dengan berselawat saja dalam seluruh kehidupan kita dah mencukupi, memadai untuk termasukkan kita dalam zikir dan juga selawat. Dan selawat ni yang hebatnya, kita tak pernah tengok Nabi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, akan merasa kehadiran, kewujudan Nabi di dalam hati kita. Ala sayyidina Muhammad. Waktu mana kita ziarah makam Rasulullah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Waktu kita ziarah makam Rasulullah, setiap orang yang nak ziarah makam Nabi teruja, macam dia nak tengok Nabi depan mata dia. Sallallahu alaihi Muhammad. Untuk orang yang pertama kali ziarah makam Nabi sallallahu alaihi wasallam, ziarah makam Nabi itu sebenarnya ziarah Nabi. Bahasa saja kita kata ziarah makam Rasulullah, tapi kita sebenarnya ziarah Rasulullah. Sebab Nabi kita, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sebut dalam sebuah hadis, man hajja wa lam yazurni faqad jafani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Siapa yang tunaikan fardu haji tapi dia tidak menziarahiku, dia telah menyakitkan perasaanku. Siapa main Mekah buat haji ataupun buat umrah tapi tak pergi ke Madinah,
Nabi kata walam yazurni, tapi dia tak ziarahi aku. Nabi tak sebut walam yazur qabri. Faham tak? Pasal Nabi tak mati, Nabi kita hidup. Kalaulah para syuhada pun hidup, Nabi lebih aula untuk hidup. Sebab Allah sebut wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwas bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kamu jangan sangka orang yang dibunuh di jalan Allah itu mereka mati, tapi mereka hidup di sisi Allah, diberi rezeki. Kalau para syuhada pun tak mati, maka Nabi lebih aula untuk tidak mati. Cuma mati ni istilah tercabut nyawa ya, daripada jasad, tu orang panggil mati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ruh para syuhada hidup, ruh nabi-nabi hidup. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka ziarah makam Nabi ialah ziarah Nabi lah. Cuma kita je tak nampak Nabi, kita yang tak dapat tengok Nabi. Tapi cukuplah Nabi nampak kita, cukuplah Nabi melihat kita. Sallallahu alaihi wasallam. Ya subhanallah. Maka sebab itu siapa yang ziarah makam Rasulullah sepertilah orang yang datang ke Mekah. Dia nak main lagi Mekah ni walaupun susah-susah. Dah pi ziarah makam Rasulullah dah, nak pi lagi ziarah makam Rasulullah. Nabi kita tak rasa macam Nabi mati, sebab Nabi kita hidup. Ada seseorang tu dia mai daripada negeri jauh, dia mai pada negeri jauh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, selai sepinggang, duit pun tak ada, cuma dia bawa sekeping hati yang rindu dekat Nabi sallallahu alaihi Muhammad. Dulu-dulu orang ziarah makam Nabi orang naik unta sallallahu alaihi Muhammad. Dan pengalaman orang yang berkenderakan unta mai ziarah makam Rasulullah ni, bila dah dekat dengan Madinah, dia rasa Madinah, aura Madinah pun rasa. Menyebabkan unta-unta ni semakin dekat semakin laju, seolah-olah tak sabar nak sampai di makam Nabi. Maka begitulah umat yang merindui Nabi sallallahu alaihi Muhammad. Saya pernah satu masa bawa para muhibbin dalam umrah dan ziarah Rasulullah sallallahu alaihi Muhammad. Waktu itu baru menubuhkan Darul Hadis. Saya di mana akan jadi mudir. Waktu itu orang mula-mula kenal qasidah dan puji-puji Rasulullah sallallahu alaihi Muhammad. Dan waktu itu dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala sallallahu alaihi Muhammad, jadi begitu dekat Nabi dirasa dalam hati. Walaupun kita duk dengar, duk baca hadis dari dulu sampai hari ini, mengaji di Batak Mahmud, mengaji di pondok, mengaji di mana, qala Rasulullah, qala Rasulullah, qala Rasulullah. Sehingga bila mana wujud Darul Hadis ni sallallahu alaihi Muhammad, bahasa Nabi dekat. Waktu pelajar dalam 24 orang tu, boleh kata kerap sungguh anda nak pelajar ketika itu mimpi Nabi sallallahu alaihi Muhammad. Sekali itu lepas berqasidah. Berqasidah sama-sama lepas aja. Tengah-tengah qasidah tu, hak mengenal tak kenal menangis. Lepas tu orang tu menangis, akhirnya semua menangis. Tu perasaan yang begitu mendalam, kerinduan dekat Nabi. Nabi tak pernah tengok tapi rasa. Akhirnya subhanallah masalah Sayyidina Muhammad
Waktu itulah macam tu. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan Nabi itu dia rasa kerinduan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi kerinduan ni dia dapat dipupuk dengan kita banyak berselawat sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah sekali sallallahu alaihi wasallam Muhammad mai Mekah, tengok satu orang buta yang dipimpin oleh orang celek sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Hak berdoa ni hak celek, hak mengaminkan buta, hak celek pun menangis, yang buta pun menangis. Itu ajibnya, keuniknya Rasulullah di hati umat. Ada seseorang ni dia main pada negeri jauh, bawa selai sepinggang main jumpa dengan Nabi, dan tak bawa pun duit ringgit. Modal dia hanya nak main jumpa dan ziarah Nabi. Sampailah di makam Nabi. Sampai di makam Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, dia orang panggil apa bahasa dia, dia berdialog dengan Nabi. Ya Rasulullah, ya Rasulullah. Dia cerita hak tu, dia cerita hak ni, dia mengadu hai, dia mengadu hak tu, mengadu hak ni. Soalan antara dia sebut, Rasulullah, aku mai ziarah engkau, so aku tak ada apa, aku miskin, tapi aku mai ziarah engkau sebab aku rindu pada engkau. Dia cakap tu lah, main pada negeri yang jauh, mai aku lapar Rasulullah, aku tak ada apa nak makan. Tengah-tengah duduk cakap sampai terlena, sampai terlena. Dalam tidur tu lah dia mimpi seseorang, Sayyidina Ali cuit kaki dia ni, dia tidur, Sayyidina Ali cuit kaki dia. Han tengok ni sampai depan hang ni, angkat kepala Nabi kita Rasulullah. Jadi bila tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terkejut, terpana pula. Nabi huluk roti kat dia, Nabi bagi roti kat dia sallallahu alaihi wasallam. Dia pun sambut roti dah lebih lagi, dia pun makan roti sambil senyum-senyum, sambil tengok muka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok muka Nabi boleh makan lah, tak rasa apa lah makan tu, sebab indah lagi hadapan dia sallallahu alaihi wasallam. Tengah-tengah duk makan, jaga Allah, tengok-tengok roti dia separuh dah makan. Bagi dalam mimpi, dalam tidur dapat roti, sedap-sedap roti dah di tangan, separuh dah makan dalam tidur, apa lagi berbagi. Subhanallah. Ni baru umat biasa. Macam mana yang datang tu para ulama ziarah Rasulullah, macam mana yang datang tu para awliya ziarah Rasulullah. Ada satu orang ulama, Al-Imam Ad-Dustuwai, dia ajak cara nak ziarah makam Rasulullah. Ziarah makam Rasulullah ni ialah datang daripada pihak hadapan, daripada kiblat. Lepas tu diri depan makam, langkah selangkah demi selangkah dalam keadaan tunduk dan merasa haibah Rasulullah. Bila depan makam itu, angkat tangan macam angkat takbir tu, Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh.
salli ala sayyidina Muhammad. Lepas bagi salam dekat Nabi, adabnya ialah menangis. Itu ziarah makam Rasulullah. Lepas bagi salam, adabnya nangis. Agak-agak bolehkah? Menangis ni dengan gelak mana mudah? Gelak boleh terus lah, menangis tak boleh terus. Faham? Maknanya boleh menangis ni sebab hati tu memang dah ada dah. Faham? Rindu tu bawa daripada rumah, baru boleh main depan makam Nabi menangis. Betul tak? Jadi maknanya begitu. Tapi tak boleh buat-buat menangis. Bagi salam buat menangis tak boleh. Dikira kita tak beradab dengan Nabi. Tapi kalau tak boleh menangis, tak menangis. Itu kata Al-Imam Al-Duswa'i rahimahullah ta'ala. Akhirnya Al-Imam Al-Duswa'i ini datang daripada negeri yang ziarah makam Rasulullah. Akhirnya satu orang soleh, dia kata aku nak tengok macam mana Al-Imam Al-Duswa'i buat. Had dia kata dengan had dia buat depan makam Rasulullah. Maka orang soleh ni suruh, ada orang soleh ni tunggu datang Imam Al-Duswa'i. Bila dia mai sungguh, dia mempraktikkan yang dia kata dalam kitabnya. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi kata orang soleh ni, kata ulama ni, sallallahu alaihi Muhammad, bila aku tengok Al-Imam Ad-Duswa'i datang daripada arah qiblat, selangkah demi selangkah sampai depan makam Nabi, mengucapkan Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, dan menangis, aku pun menangis tengok dia menangis. Dan dia kata setiap kali aku ingat perbuatan Imam Al-Duswa'i, aku akan menangis. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka itulah yang kita kena rasa dengan Nabi kita. Dan kadang-kadang sallallahu alaihi wasallam Muhammad, tak semesti pun kita kena main selalu makan Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Cukup dengan kita teringat dekat Nabi, kita sembahyang. Sebab dalam sembahyang ada Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Dalam sembahyang ada salam untuk Rasulullah. Salam itu salam wajib. Maka sebab itu satu orang yang berjumpa dengan Nabi, dia kata, Rasulullah, boleh tak Nabi doa kat saya? Saya teringin nak jadi nyira Nabi dalam syurga. Kemudian Nabi doa kat saya nak nyira Nabi dalam syurga. Nabi kata boleh. Tapi hang kena tolong aku. Hang kena memperbanyakkan sujud. Maknanya hang kena memperbanyakkan sembahyang. Jadi kalau kita nak jadi jiran Nabi, sembahyang bagi banyak. Sebab kita boleh bagi salam pada Rasulullah. Jadi subhanallah, maka pupuklah perasaan-perasaan kerinduan pada Rasulullah dengan kita memperbanyakkan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi subhanallah, dengan selawat semua urusan kita Allah mudahkan. Sama urusan kita keduniaan ataupun urusan kita keakhiratan, semua akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Dan orang yang banyak selawat, susah hati tak ada. Satu masa satu orang berjumpa dengan Nabi, minta pandangan Rasulullah. Rasulullah, saya ni macam mana kalau sepertiga hidup saya semua selawat kat Nabi? Nabi kata bagus. Dan Nabi kata bagus, dia kata pula, Rasulullah, macam mana kalau separuh hidup saya semua selawat kat Nabi? Nabi kata bagus. Rasulullah, macam mana kalau seluruh hidup saya semua selawat kat Nabi? Nabi kata, idzan yufa hammuk wa yu'fa dzambuk. Kalau macam tu, hang tak ada susah hati dah. Dan
dimaafkan semua salah. Jadi dengan selawat diampun dosa kita, dimaafkan kesalahan kita, dimudahkan urusan kita, ditenangkan hati kita, dimudahkan semua urusan kita dunia dan juga semua urusan kita di akhirat. Dan kita selalu akan didoakan oleh Nabi kepada kita. Ada masalah, selawat. Ada masalah, selawat. Nabi tolong doakan kepada kita. Kalau kita ada kesempatan, bayar hajat. Tak ada kesempatan, selawat ya. Sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Nabi sendiri yang akan menyelesaikan masalah kita. Dengan Nabi mendoakan kepada Allah, ya Allah, selesaikan masalah umatku. Di dunia akan selesai, akhirat pun selesai. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma nawwir qulubana bihidayatik. Allahumma nawwir qulubana bihidayatik. Allahumma nawwir qulubana kama nawatal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.